Jangan gadai rumah itu untuk jadikan modal perniagaan. Jangan. Betul-betul tu? Jangan. Saya besar balik, tengok sejarah, tengok kawan-kawan, tengok semua. Tapi saya bukan ahli peniaga. Baru saya tahu punya. Datuk saya sebut, rupanya kita dengan rumah ni, dia makhluk Allah yang ada perasaan macam kita juga. Dia melindungi kita daripada panas, daripada sejuk dan sebagainya. Kita sayang dengan dia, dia kotor, kita sapu dia dan sebagainya. Dia menerima kita, mendukung. Seperti bila rumah itu kita gadai kepada bank, gadai kepada orang. Dia macam sama kita gadai bini, gadai anak. So anak yang kena gadai dia kata, "Pak, aku tak sayang kat aku." So anak akan lari. So rumah ini bila kita gadai, memanglah perlu duit. Tapi banyak yang tuan-tuan tengok, tuan-tuan nampak sini, saya nampak sendiri, rumah itu pada akhirnya tidak boleh bayar balik dan diambil oleh bank. Akan hilang rumah itu daripada dia. Jadi saya sebut itu, saya betul-betul berlaku banyak yang rumah kena gadai, rumah kena seal, rumah kena semua dia, premis kena gadai, premis kena seal, banyak berlaku. Tapi saya balik tu, kenapa Datuk saya sebut dekat saya begitu? Jangan gadai rumah. Kalau tidak, jangan berniaga, tak boleh modal lain. Satu. Yang kedua, saya nak kaitkan hukum. Akan ada yang macam ini. Dan balik kepada hukum Islam ini, bahawa dia telah sampai ke peringkat perlu hutang kepada orang bagi menyelesaikan masalah yang besar ni. Maka kita yang menjadi tumpuan dia kena tahu mengatakan bahawa kalau kita ada dan boleh bagi, kita bagi kat dia atas nama wajib menghutangkan kepada dia. Dan serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sanggup terima risiko kerana kita meletakkan bahawa kalau sampai ke peringkat dia tak boleh bayar pun ada hukum tadi yang saya bacakan. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau boleh kamu sampai ke peringkat dengan penuh ikhlas, kamu sedekah dekat dia, selesai masalah. Allah ganti balik. Allah ganti balik. Allah janji, dia katakan, wa ma anfaqtum min syai'in wa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Wa ma anfaqtum, dan apa sahaja yang telah kamu infakkan, kamu belanjakan, kamu nafkahkan duit kamu itu kerana Allah. Ini tadi wajib. Bila wajib memang jelas Allah suruh kita bagi. Wa ma anfaqtum, maksud dia itu maksud infak. Wa ma anfaqtum min syai'in, kamu infakkan harta kamu walaupun jumlahnya syai'in, sedikit saja, syai' sikit. Allah janji itu. Fa huwa yukhlifu, maka dialah Allah menjanjikan untuk mengganti balik kepadamu. Yang tadi hutang dia kena bayar balik, dia tak bayar, Allah jadi penjamin, dia ganti balik. Wa yukhlifu, dia akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah Tuhan yang sebaik-baik beri rezeki. Al-Bukhari, Imam Bukhari pernah meriwayatkan satu kisah yang cukup besar pengajaran, ada kena-mena dengan apa tersebut. Bukhari meriwayatkan ada dua orang sahabat berkawan baik, seorang kaya, seorang miskin. Satu hari yang miskin ini datang kepada sahabat dia yang kaya ini nak hutang duit 1000 dinar. Zaman tu zaman pakai dinar. Orang yang nak bagi hutang ni, penghutang, dia kata, aku boleh bagi RM1000, tapi aku nakkan seorang saksi dengan seorang penjamin. Saksi seorang, penjamin seorang. Boleh kamu sediakan saksi dengan penjamin? Boleh. Maka dibagi 1000 dinar hutang. Siapa saksi kamu?
wallahu ma naqulu wakil. Allah jadi saksi kepadaku. Okey. Siapa yang menjadi penjamin kepada kamu? Allah menjadi penjamin kepadaku. Wallahu syahidun amanaku. Wakil maknanya penjamin, syahid maknanya saksi. Tak apa. Okey nah, aku hutang kepada kamu, bersaksikan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sebagai penjamin. Tadi ayat kita baca tu. Hutang. Bila nak bayar? Hari raya kurban yang pertama. Ni ya, minggu depan. Raya. Kebetulan orang yang bagi hutang ni dia tinggalnya di belakang satu sungai yang agak besar tempat tu. Orang yang terima hutang ni di sungai sebelah sini. Tapi ada sampan yang selalu membawa orang ulang alik lah. Sampan macam bukan pedal tapi boat. Hari hutang, hari yang dijanjikan hutang tu, yang dikatakan Allah sebagai saksi, Allah sebagai penjamin, itu hari raya haji pula, target nak bayar tu. Lepas sembahyang raya dan sebagainya, kawan ni pun nak pergi bayar hutang, bawa duit 1,000 dinar, pergi hari raya. Siapa nak bawa bot? Orang semua raya. Kebetulan pula hari tu hari hujan, sungai pun agak bergelombang dan sebagainya, cuaca tidak begitu baik. Dia duduk tunggu tepi sungai, dia nak pergi bayar kat hutang sebelah kawan sebelah sana tu. Sampai dah ke peringkat hari dah semakin nak maghrib, tak nampak langsung sampan dan perahu yang boleh digunakan untuk pergi. Memang dia yakin dia tak boleh pergi, tapi sebab dia berhutang itu, kerana Allah yang menjaminkan dia sebagai hutang, dan dia Allah sebagai saksi dia nak bayar balik. Macam mana pada ketika itu? Putus harapan untuk mendapatkan bot untuk dia menyeberangi. Dia ternampak ada satu kayu, batang kayu yang ada lubang. Dia ambil batang kayu tu, dia masukkan duit 1,000 dinar dalam tu, tutup dengan satu kayu lain supaya dia tidak keluar. Dia pegang yang itu, hadis Bukhari ni. Dia pegang kayu itu, ya Allah, sebab aku lantik kamu menjadi wakil, saksi, penjamin, dan kamu sebagai saksi, ya Allah, aku menyaksikan kepadamu, aku tidak khianat kepada kawan aku nak bayar balik, dia tak boleh pergi. Aku buh dalam ni, aku campak dalam sungai, kamu bawa lah ini pergi bayar kepada kawan aku yang aku rasa dia tunggu sana. Campak. Kebetulan yang orang yang pemilik hutang tadi tu, dia habaq kat isteri dia, aku nak pergi tunggu kawan aku bayar hutang hari ni tepi pengkalan ni, kamu nak pesan apa? Isteri dia kata, kita dah habis kayu api untuk ambil kayu api sikit balik lagi. Okey, aku ambil kayu api. Campak dia ni balik, campak 1,000 dinar balik kau. Yang sebelah sana tu, kawan tu yakin kau ni akan bayar, tapi dia bayar dengan apa ya? Dengan laut yang dengan sungai yang begini. Haijun itu dalam hadis. Haijun memaish, dia menggila. Haish naik turun, maish dia memang tak boleh cross. Tapi aku yakin kawan aku ni akan bayar kat aku hari ni, sebab dia ambil Allah sebagai saksi, Allah sebagai penjamin, dia kena bayar. Dia tunggu sana. Sampailah dia berputus asa di dah nak maghrib. Tak apalah, excuse dia tak datang bayar pasal cuaca tak tenang, tak apa. Aku pun nak balik teringat isteri pesan kayu api. Tengok tak ada kayu api, yang ada satu kayu dalam laut tu, tengah timbul. Ambil kayu tu. Bagi isteri pesan nak kayu api. Ni kayu ni kering tapi dia kena air, tak apalah. Ambil, tangguh bawa balik.
sampai ke rumah. Benar-benar belum lagi masuk maghrib. Belum masuk maghrib. So isteri dia kata, tolong belah kayu api itu, nak pakai malam ni masak. Belah kayu api itu, tengok ada duit. Bilang-bilang duit itu 1,000 dinar. Inilah bila bersaksikan Allah dan Allah sebagai penjamin, dihantar balik waktu yang begitu sukar untuk bayar hutang. Suasana amat tidak mengizinkan, tapi Allah Maha Kuasa. Maka dia habaq ke isteri dia, hutang aku betul, Allah yang bayar. Tak apa. Selesai. Besok raya yang kedua, cuaca tenang. Raya kedua hari Kurban Surah An-Nur. Dia pun cross, membawa 1,000 orang yang hutang. Cuaca tenang, bawa lagi 1,000 dinar. Kerana takut, dia pakai campak duit itu, laut nak bawa pergi ke mana. Dan kalau sampai ke sana pun orang tu tidak, dia rasa kewajipan dia ada sebab dia ni nak bayar. Ada duit lain 1,000 dinar, naik keras pergi jumpa dengan kawan itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, saya datang ni, saya minta maaf yang pertamanya kemarin nak datang tapi tak boleh datang. Dia tak cerita tu yang dicampak duit tu. Nanti kawan kata bohong, nilan aja. Dan saya tak datang semalam bukan tak mau bayar, tapi kerana cuaca. Maka inilah hutang saya 1,000. Tengok orang yang hatinya begitu putih, tak nak hak yang bukan hak dia. Dia kata, saudara, penjamin kamu yang telah bayar hutang kamu. Siapa penjamin kamu? Allah. Allah bayar hutang kamu kemarin. Aku terjumpa dengan satu tongkoi dalam laut, dengan sungai itu, aku ambil balik pula ada duit 1,000. Aku angkatkan, itu Allah yang bayar kepada aku. Maka yang ni aku tak nak ambil balik. Kata orang yang berhutang, memang saya yang bagi duit itu dalam kayu itu. Kalau kamu tak percaya, kamu tengok 1 dinar ada lubang di tengah-tengah. Kau nampak tak? Tak tengok. Cuba tengok balik. Ada tak 1 dinar lubang di tengah-tengah? Tapi tidak rosak. Buka balik. Betul. Masya Allah. Punya Allah menunaikan sampai ke peringkat keyakinan kepada Allah Ta'ala itu kembali. Dia boleh campak duit dalam kayu itu, dalam sungai begitu, ya Allah bawa pergi kat dia. Dan boleh pergi pula tu yang synchronize dengan dia tu pula. Isteri kata cari kayu api, dah tak ada tempat lain lah, dah nak malam dah. Ambil yang tu balik ke rumah, buka tengok sebelum maghrib. Janjinya hari raya sebelum maghrib. Masya Allah, tabarakallah. Itulah di antara fadilat hutang tadi, kerana Allah bayar dan Allah Ta'ala akan tunaikan apa yang kita minta. Demikian perjumpaan kita malam ini. Kita akan sambung yang baki itu pada perjumpaan yang akan datang. InsyaAllah. Ada yang ni hutang dulu, tak bayar, ni mula bayar hutang. Adakah dikira riba jika sesuatu barang yang dijual, contohnya peti ais, mempunyai 2 harga yang berlainan? Jika dibeli tunai dan harga jika dibeli dengan cara bertanggung. Hutang membeli barang tidak boleh bertambah selain daripada harga yang ditetapkan. Kalau jual beli itu dipanggil jual beli qardan, jadi hutang, dia kena bayar terus. Kalau bertanggung bayar harga lain, maka itu adalah riba.
Saya ulang balik. Kalau beli barang, harga bertangguh dengan harga sekarang hendaklah sama. Kalau ada bertangguh, tangguh masa, duit lebih, itulah riba al-fadli, dia riba. Nampak macam mana? Macam kita beli rumah. Kalau kita beli cash dengan tidak ambil di bank 100,000, kalau kita ambil di bank, dia akan akhir jadi 180,000 kalau 10 tahun. Transaksi hendaklah jelas. Yang tadi itu adalah jual beli yang sepatutnya harga tidak bertambah. Pasal dia beli nakdan, beli terus. Adapun rumah tadi itu yang banyak dia bercakap dulu tadi, itu termasuk dalam al-bay'u bisamanin ajil. Jual beli dengan harga bertangguh. Barang pun bertangguh, tak terima pada hari itu, mungkin tahun baru dapat, rumah tu setahun baru dapat, tak dapat sekarang. Dan barang pun dibayar, mungkin sekarang bayar dah, tapi bertangguh sampai kepada 10 tahun. So rumah itu dijual bukan dengan harga hari beli, dijual dengan harga 10 tahun akan datang. Jangkaan ekonominya 10 tahun akan datang berapa harga, naik sekali ganda. Dan betul. Dan contoh dia dulu, masa saya masuk di Bandar Baru Bangi ni, saya orang yang awal masuk. Saya dengan kawan saya diusir, kami orang awal masuk. Elektrik pun pakai lampu minyak tanah. Okey. Tapi beli ketika itu, saya nak terangkan, beli ketika itu dengan harga saya punya 207,000. Sekarang berapa harga? 1 juta. Saya tak jual 1 juta. Tak laku contoh lain, tapi kita tak jual 1 juta. Maknanya daripada kita beli 200,000, sekarang mungkin setidak-tidaknya dah 600,000, sudah 2 kali ganda. Maknanya kalau rumah saya beli dahulu 20 tahun sudah dengan harga hari ini, maka harga hari ini sudah 600,000, mungkin 100 lebih, 1 juta dah. Okey, itu maknanya bila bayar bisaman ajil ini boleh harga itu berbeza dengan harga sekarang, dengan harga akan datang itu boleh berbeza dengan syarat kontrak itu adalah kontrak al-bay'u bisamanin ajil boleh. Yang tadi itu bukan bayar cuma nak membolehkan juga peti air tadi itu dibayar dengan harga yang lebih daripadanya, boleh dengan syarat kontrak je, kontrak peti ais nak jual dengan harga 5 tahun akan datang. Buat peti ais kita beli ni hari ni harga 1,000, 5 tahun berapa harga dia? 6 kupang 5 duit. Maka tak boleh biar bisaman aja. Pasal dia harga jelas dia turun. Sebab tu kena buat berian tadi itu. Cuma anda mampu bayar sekaligus. Kalau bayar bertangguh pun sama. Kita pernah beli barang harga RM1, 3 payment cash sama, 3 payment sama. Itulah jual beli yang sah. Tapi kalau bertambah masa bertambah duit, maka dia riba. Apa hukumnya kita menyertai perniagaan atau pelaburan yang tidak diiktiraf oleh Suruhanjaya Security SC dan tidak ada logo halal JAKIM? Contohnya perniagaan internet applied project program. Tak. Dalam saham yang kita faham dalam amalan saham Malaysia, kita ada disebut sebagai syariah allowed, syariah allowed, lulus syariah ataupun tidak lulus syariah. So saham yang lulus syariah itu susah diragu. Orang ramai macam saya, macam tuan-tuan tak payah ragu, sebab ada jatuh kuat, ada panel yang menentukan itu adalah syariah allowed. So mereka tanggungjawab, kalau mereka menghalalkan barang yang haram, mereka tanggungjawab. Kalau dia kata halal, kita boleh pakai. Itu dia bagi yang boleh kita buat. Yang tidak termasuk ataupun yang tidak ada logo halal ataupun tidak ada rimak itu lulus syariah, dengan sendiri dia masuk pada yang kedua. Apa yang kedua? Unallowed. Dia tidak lulus syariah. Maka saham itu saham yang ada unsur riba yang jelas, maka tidak boleh.
Mungkin ada soalan itu, mungkin ada saham-saham yang dia tidak minta disyariatkan saham dia. Jawapan dia bahawa dia rugilah jika tak disyariatkan, kerana kalau dia tak tidak syariah halal, orang Islam banyak tidak beli. Orang kafir tidak kisah halal ke haram ke, dia hentam semua sekali, maka rugilah dia. Biasanya iaitu tidak lulus syariah. Yang ketiga, ada saham yang memang dia kalau dia minta pun syariah tak akan lulus. Dulu bila peringkat mula ASN dilancarkan, saya dalam bank negara ketika itu, dan saya dalam Security Commission pada ketika itu, memang dia tidak minta. Mengapa dia tidak minta? Sebab dia tahu dia minta pun sebab dia 48% daripada saham-saham yang berliga dalam ASN mula tu unallowed. Dia saham bank, saham konvensional. Dia tahu dia minta pun tak akan diluluskan. Bank jangan minta. Dengan harapan ada orang yang kelabu mata dia beli juga walaupun. Okey, yang penting sekali yang tadi itu. Kalau dah yang tadi itu tidak masuk dalam syariah, maka dengan sendiri tidak masuk dalam yang melanggar syariah, maka banyak lagi saham lain yang lulus syariah, beli yang lulus syariah. Itu memang kita lakukan. Bila dipikirkan kenapakah matahari yang besar itu tidak jatuh ke Tuan Buku? Apa ni? Kebesaran Allah memang kita semua tahu tanpa sempadan. Kita mengujinya dengan tasbih kepadanya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Sejauh manakah kebesaran Allah itu? Bila dipikirkan kenapakah matahari yang besar itu tidak jatuh? Ya Tuan Guru, betulkah adanya graviti? Bumi yang sebesar yang kita tinggal ini pun tidak jatuh dan masih terapung di udara. Tiap aras yang dikabarkan kepada kita di tinggi Mekah dan langit dan aras, semuanya di atas tiap aras Allah pun tidak jatuh. Tidakkah ia tidak masuk akal? Fikar logik, wahai guruku. Bagaimanakah tiang aras boleh berdiri tanpa medium untuk bertapak tiang itu? Sejarah juga mencatatkan Rasulullah SAW makhluk Allah sehingga terbelahnya bulan di depan orang Yahudi. Soalan yang macam ini tak jawab boleh, tapi kena ditulis pada rumah tu dengan harapan saya jawab. Tak apa. Jawapan dia, Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala atas apa sahaja dia berkuasa. Mengadakan yang tidak ada pun dia berkuasa. Mengadakan alam yang sebelumnya tidak ada tu. Badi'us samawati wal ardh. Dia buat langit bumi ni bukan ada contoh sebelumnya. Dia buat dengan apa? Dengan kun fayakun dia. Dia buat ada masa dia. Jadi kalau itu dah berlaku, sebab tu kata Allah yumsikus samaa an tazula. Allah dengan kuasa dia menahan langit dari jatuh. Wasakhkhar syamsa wal qamar, dia yang menciptakan segala bentuk planet, segala cakrawala, apa? Kullu yajri li ajalin musamma. Kesemua planet ini diarahkan kepadanya, berlarilah kamu. Yajri li ajalin musamma, kepada satu tempoh yang ditentukan khusus kepada dia. Sampai tempoh itu dia tak beredar, dia tak berjalan. Mungkin ada yang berlanggar dan jatuh pada ketika itu. Tapi yang anda sebut graviti, rupanya satu rahsia Allah buat alam ini, graviti itu sebagai satu sistem. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw bil mizan. Langit kami angkatnya tinggi, kami letakkan sistem equilibrium, berimbang. Tak ada tapaut, tak ada pincang. Ada kuasa graviti padanya. Pasal wataral jibala kal ahnil manfush. Sampai masa kiamat
Allah batalkan, Allah habiskan graviti. Graviti tidak berfungsi. Pada ketika itu bukit yang terputus daripada dasarnya, dia melayang di hadapan kamu seperti mana bulu burung yang paling ringan melayang di depan kamu. Mengapa bukit yang begitu berat boleh melayang? Al-ain ni bulu burung yang paling ringan. Al-manfush yang kamu tiup bulu. Maka bulu burung kecil melayang. Maka bukit yang seberat itu bila terputus daripada dasarnya, hentakan daripada bumi lain. Ya wajumi asyamsu wal qamar, itu kami lakakan, kami kumpulkan matahari dengan bulan. Maka batu-batu berterbangan seperti mana bulu tadi. Kenapa? Graviti sudah tidak berfungsi. Kesemua ayat macam inilah yang menunjukkan pada sistem itulah yang dikatakan bahawa innallaha ala kulli syai'in qadir. Arash kecil kalau bandingkan dengan makhluk yang lain. Walaupun kita tahu mengatakan bahawa kursi Allah Ta'ala, satu kursi Allah, kursi wasi'ah, kursiyuhus samawati wal ard, luasnya kursi Allah. Ambil makna yang jelas lah, kursi walaupun tidak sama dengan kursi kita ni. Macam kursi apa ni, kursi, luasnya kursi Allah Ta'ala itu seluas semua langit dan semua bumi. Itu kursi. Dan kursi berada atas arash. So arash mesti lebih besar daripada kursi. Kalau kursi dia luasnya pun seluas ke semua langit, ke semua bumi. Arash dia pula sebesar mana? Mesti sekurang-kurangnya logik sekali ganda daripada kursi. Kalau sekali ganda maknanya 2 kali ganda alam semesta ini. Tiang arash, tiang sebesar mana? Ustaz bincang pasal tiang arash itu cukup istimewa. Tengok kepada makhluk Allah. Allah jadikan malaikat. Anda tahu tak? Malaikat ini ada di antara malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qiwamuhu, kaki dia saja. Sekali bumi dia letak kaki dia kepada langit. Itu malaikat. Dan hadis Muslim mengatakan bahawa wa inna min bainil malak ma baina syahmata uzunihi wa atiqihi masiratu mi'ati sana, ada riwayat masirah khamsina alfasana. Di antara malaikat Allah itu makhluk dia, malaikat itu yang dibuat. Dan malaikat Allah, hebatnya malaikat itu, tadi saya cakap pasal qiwamuhu, kaki dia. Dia bercakap pasal jarak di antara syahmatal uzun. Syahmatal uzun cubit telinga ni, hujung telinga. Wa atiqihi, bahu dia. Jarak antara ujung telinga dengan bahu ni, maknanya Allah buat malaikat, ada manusia, ada kepala, ada mata, ada telinga, ada bahu, ada tangan, tidak ada kaki. Jarak di antara cuping telinga, ujung telinga ni sampai ke bahu ni, kamu kena berjalan selama 100 tahun baru sampai. Kalau 100 tahun kita berjalan, berapa kali pusing dunia? 1 tahun. Yang lain 1000 tahun. Yang lain 50 alfasana. Mengapa berbeza 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun? Menunjukkan ada malaikat yang Allah buat berjalan antara cubit telinga sampai ke bahu dia. 50,000 tahun baru sampai. Hada khalqullah, ini makhluk Allah. Fa'aruni madza khalaqa min duni, tunjukkan kepadaku, kata Allah, Tuhan yang kamu sembah selain daripada aku, mereka boleh buat apa? Maka jawapannya tadi itu, kesemuanya itu menunjukkan bahawa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu Maha Kuasa dibuat. Macam dikatakan rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha
kami angkat langit tinggi kepada kamu, kami konstruk dia dengan tiang yang kamu tidak nampak. Tapi dia sebut amat tiang. Bighairi amadin tarawunaha, dengan tiang yang kamu tak nampak dengan mata kamu. Artinya Allah tidak buat tiang dia fizikal. Maksudnya bukan buat dengan bahan macam batu sebagainya, tapi dia buat dengan pressure. This pressure. Macam terbangnya kapal terbang itu kerana pressure yang digunakan untuk meredam udara tu, dia tahan. Sama juga. Pertanyaan saudara, apakah satu benda dalam dunia ini dia kuat, dia perkasa, dia boleh menanggung beban yang ratus tan, ribu tan dia boleh tanggung, tapi dia tidak mampu untuk menanggung sebilah jarum. Benar? So jawapan dia, lautan. Laut boleh tahan kapal besar mana pun boleh tahan, tak tenggelam. Anda tahu satu jarum kecil saja sampai ke bawah. Kalau lautan boleh jalan di atas, apakah yang boleh menahankan kapal yang ribu tan? Itu macam The Titanic itu. Kekuatan pressure. Udara juga ada pressure. Sebab tu rafa'as samawat, dia tinggikan langit bighairi amalin tarawunaha, dia tak pakai tiang yang kamu nampak. Tiang juga kamu tak nampak. Apa dia? Is a pressure. Banyak cerita tu. Okey. Semasa solat kita akan lafazkan takbir istiqalah dan tasbih. Adakah kedua-dua ini perlu diniatkan sebagai zikir? Dalam sebuah kitab dinyatakan jika tidak diniat sebagai zikir, solat dihukum sebagai tidak sah. Ulama baru ni. Tidak. Niat zikir apa? Kita semayang ke semua sekali itu. Wa aqimis salata li dzikri. Semua semayang daripada awal sampai akhir itu. Dirilah semayang itu li dzikri, untuk ingat kepada aku. Daripada awal semayang kerana Allah, Allahu Akbar itu sama ada niat sebelumnya. Kalau Hanafi niat sebelum. Kalau kita niat dalam Allahu Akbar, tak pernah ada yang saya dengar ulama nak katakan itu kena niat zikir. Niat zikir apa? Daripada awal ke semuanya zikrullah. Tapi yang pada kita apa nak niat, boleh. Allahu Akbar, saya semayang Isya 4 rakaat makmum Allah Ta'ala. Boleh. Kalau anda tak boleh buat sebab kita belajar dia ajar dah qasar, ta'araf, ta'yin cerita lama. Tapi yang penting waktu itu boleh niat. Kalau tak boleh ketika itu kerana banyak gangguan, banyak was-was dan sebagainya, niat sebelumnya. Tak ada masalah sebab rukun Islam, rukun sembahyang tu jelas. Yang pertama niat, 2 betul, 3 takbir. So niat kena ada. Tapi yang sahnya taklah sampai kepada peringkat dengan tidak niat zikir pada ketika itu sembahyang tidak sah. La haula wala quwwata. Sembahyang sah itu ada kaedah dia. Langgar kaedah ni tidak sah. Cukup kaedah bukan sah. Apa dia syarat sah sembahyang? Ada ambil syarat sah sembahyang, ada 6 sebelum tu. Tahu masuk waktu, suci tempat, suci pakaian, menghadap kiblat. Itu syarat sah. Cukup yang itu padukan dengan rukun 13 sembahyang. Cukup syarat sah sembahyang, tahu kiblat di mana, tahu antara masuk waktu ke tidak, suci tempat, suci pakaian, suci badan daripada hadas ada besar dan sebagainya. Cukup syarat, cukup rukun 13, sahlah sembahyang. Mana bagi yang kena niat takbir itu sebagai zikir, maka pada saat itu tidak dimasuk pada yang itu. Okey, saya tambah yang akhir ni. Seorang isteri yang kematian suami, bolehkah si isteri mengiringi jenazah
ke tanah perkuburan. Tidak mengiringi jenazah suami ke perkuburan adalah lebih baik daripada mengiringinya. Tak pergi lebih baik daripada mengiringinya. Kalau pergi mengiringinya memang ada dua pandangan. Sebab ada hadis yang pernah melarang perempuan ziarah kubur, hadis sahih. Tapi hadis yang kedua sahih juga, dia kata kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fazuruha. Aku pernah melarang kamu jangan ziarah kubur, maka sekarang boleh pergilah ziarah kubur. Kuntu nahaitukum, aku cegah kamu jangan pergi. Nabi cegah laki-laki ke perempuan? Kuntu nahaitukum, aku telah mencegah, melarang kamu jangan pergi kubur. Nabi larang tu lelaki ke perempuan? Kalau lelaki tak pergi kubur, siapa nak tahu namanya? Dia larang perempuan. Mengapa larang perempuan? Sebab ketika itu baru jahiliyah itu masih ada. Orang perempuan pergi kubur, dia banyak merau, dia banyak meratap, dia banyak syakit, dia koyak baju dan sebagainya. Maka dia kata jangan pergi. Bila Islam dah mantap dan sebagainya, itu fazuruha, maka Nabi okey, berdasarkan pada itu maka bolehlah pergi. Tapi ada hadis lain yang mengatakan bahawa Allah melaknati perempuan yang ziarah kubur. Itu masuk yang tadi itu, perempuan yang bila pergi ke kubur, suami mereka, bapa mereka, anak mereka, mereka akan tamarrahu, dia boleh stand atas kubur itu, boleh tidur, boleh sampai kepada debu masuk semua dengan menjerit dan sebagainya. Yang itu yang dilaknati. Keluarkan daripada khilaf yang begitu tu saya sebut tadi. Tak pergi lebih baik, nak pergi juga pada saya tidak mengapa. Jagalah tertib ziarah kubur maka boleh. Kenangan terakhir bila isteri meninggal, suami meninggal, tentu nak pergi ziarah kubur. Kalau tak pergi hari itu pun pergi hari lain. Balik kepada banyak, kalau anda baca kitab Ar-Ruh Ibn Al-Qayyim, kitab nama dia Ar-Ruh Ibn Al-Qayyim, memang banyak kisah yang dalam itu menyebut, yang cara kisah yang disebut dalam itu kisah benar. Seorang bapa, anaknya datang berziarah kepadanya. Tiap-tiap kali ziarah dia mendapat hadiah dalam alam kubur. Dia amat berbangga dengan hadiah itu, pahala yang dia dapat daripada anak dia yang datang ziarah kubur dia, ada Fatihah, baca doa dan sebagainya. Satu ketika dia tak dapat hadiah itu, dia tak dapat dah. Dia pun duka cita. Satu hari dalam leka-leka hidup dalam arwah itu, orang sebut dekat dia, anak kamu datang, kamu tak, tapi tengok dia kan, datang balik. Dia pergi, dia dapat berhubung dengan anak dia. Wahai anakku, dia dalam kubur, kenapa kamu berhenti ziarah bapa tunggu hadiah dia pada kamu? Waktu saya sibuk apa, saya dekat pilihan raya ni. Bapak kata, jangan berbuat demikian wahai anakku, aku amat memerlukan kepadamu. Maka sejak daripada itu, anak dia terus datang kepada dia dan bapa terdapat balik apa. Jadi dia bercerita yang macam ni banyak dalam Ar-Ruh Ibn Qayyim. Dia menyatakan bahawa bila seorang yang paling rapat dengan mati itu berziarah, paling rapat maksudnya tadi anak, isteri, kawan rapat dia pergi ziarah, dia tahu anakku datang, kawanku datang sebagainya, berdoa dia tahu. Dan setiap doa yang kita bagi itu merupakan hadiah yang dia terima. Dia amat berbangga dengan orang lain yang tak dapat hadiah pada anaknya. Saya dapat daripada yang tadi itu, maka dengan sendirinya daripada kutipan ini, maka elok kalau masa yang amnul fitnah pergi ziarah kubur. Orang yang paling rapat dengan kita, suami, boleh. Nak pergi hari perkebumian, saya boleh. Saya uruskan jenazah, kata boleh. Tapi pergi jangan menjaga adab-adab ziarah, pakaian dan jangan menangis apa semua macam biasa. Wallahu a'lam. Dalam semasa iddah, bolehkah isteri menghadiri majlis ilmu di surau atau masjid, dan bolehkah beliau
menghadiri majlis perkahwinan di kampung atau ziarah saudara yang sakit, tidak boleh. Isteri yang kematian suami dalam iddah, dia dapat giliran nak pergi tunai haji wajib. Dia dapat giliran nak pergi tunai haji wajib. Mati suami, berubah terus hukum daripada wajib kepada haram. Dia tidak boleh pergi haji sebab dia beriddah itu lebih diutamakan, maka dia tak payah pergi. Jika dia mati pada ketika itu, dia tidak disalahkan kerana tidak tunai haji. Tabung haji pun buat polisi dia mungkin. Itu zaman saya dulu, saya jadi penasihat dulu. Hukum itu dia pakai sampai sekarang ini. Kalau seorang isteri kematian suami, walaupun haji wajib, dia tidak boleh pergi, nama dia dipotong sebab dia jadi haram. Kalau itu pun tak boleh. Nak pergi pakai kenduri kahwin, lagilah tak boleh. Nak pergi ke surau, tak boleh. Sebab dia wajib, itu wajib. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadhurun, yang telah kematian suaminya adalah mereka terhembus beriddah selama 4 bulan 10 hari. Itu hududullah. Sebab itu kesimpulan dia hanya boleh keluar daripada rumah dia atas keperluan-keperluan yang amat mendesak, keperluan daruri. Tak ada lauk nak makan, tak ada nasi nak makan, dia boleh pergi beli kalau orang tak boleh tolong. Kalau keluar bersia-sia ke, nak pergi mana-mana ke, minta ampun, minta maaf, bagi tahu dengan cara baik, jangan buat demikian. Itu adalah hududullah. Akhir sekali, apakah hukum menghadiri majlis khatam Al-Quran bersama-sama, adakah ianya dibolehkan? Tadi itu pada Quran bukan wajib, benar sunat. Benar wajib pun tidak boleh buat, benar sunat lagilah tidak boleh buat, kerana beriddah itu adalah perintah Allah. Dia turut itu pahala yang dia dapat kerana kematian, ibtila, sabar, banyak pahala. Lepas selesai ibtila yang pertama, kematian suami itu, dia beriddah. Sepanjang beriddah itu dia patuh ke Allah, sepanjang itu dia dapat pahala. Berapa lama dia dapat pahala? 4 bulan 10 hari. Dengan syarat dia tidak keluar tadi. Kalau keluar, dia melanggar hukum Allah, melanggar, dia dapat dosa. Sebab saya sebut lagi sekali mengatakan bahawa kalau haji yang begitu besar tuntutannya pun dia tak diwajib, diubah. Dia tidak wajib, dia tak boleh pergi, dia pergi juga, maka dia haram. Dia tak dapat, dia dapat dosa. Kerana itulah maka kena jaga, hikmah dia besar, kita terimalah itu ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian sahaja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.